Hari ini Amin akan kongsikan anda tentang sejarah dan kisah mengenai Tugu Peringatan Negara. Lautan luas panjaran gunung, rezeki nan melempar, bawah langitnya kami. Monumen yang juga dikenali sebagai Tugu Negara itu dibina sebagai lambang penghormatan kepada perwira negara yang telah terkorban dalam menjaga keamanan Malaysia. Tugu Negara telah siap dibina pada 8 Februari 1966 sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sehingga 1918, Perang Dunia Kedua 1939 sehingga 1945 dan Darurat Malaysia 1948 sehingga 1960. Monumen itu terletak di kawasan Taman Tasik Perdana berhampiran bangunan parlimen. Tugu Negara yang asal merupakan sebatang tiang konkrit yang terletak di Jalan Tugu berhampiran bulatan di hadapan stesen kereta api Kuala Lumpur. Tiang asal yang dibina pentadbir British itu kemudian dialihkan ke komplek Tugu Negara. Kini tanahnya seluas 10 meter persegi sahaja yang tinggal. Tugu Negara setinggi 15 meter itu diperbuat daripada gangsa dan direka oleh seorang pengukir dari Australia, iaitu Philip D. Weldon. Tugu Negara yang pernah menjadi arca berkumpulan tertinggi di dunia itu telah menelan belanja sebanyak RM2.5 juta ketika itu. RM1.245 juta daripada jumlah itu adalah sumbangan daripada orang ramai dan selebihnya ditampung oleh kerajaan. Philip juga bertanggungjawab dalam pembinaan Tugu Peringatan Perang United States Marine Corps USMC yang terletak di Virginia, Amerika Syarikat. Tugu Negara telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman, yang mendapat inspirasi daripada Tugu Peringatan USMC atau dikenali juga sebagai Tugu Peringatan Iwo Jima ketika beliau melawat Amerika Syarikat sekitar tahun 60-an. Walau bagaimanapun, langkah kerajaan membina Tugu Negara bagi memperingati pejuang bangsa itu telah menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan peganas komunis yang mendakwa kononnya mereka juga adalah pejuang negara kerana menentang pendudukan tentera Jepun. Komunis ketika itu yang sememangnya bencikan kerajaan telah melakukan beberapa siri serangan dalam negara setelah berjaya membunuh ketua polis negara ketika itu, Tan Sri Abdul Rahman Hashim, pada 7 Jun 1974. Mereka sekali lagi membuat kekacauan dengan meletupkan Tugu Negara pada 26 Ogos 1975. Serangan nekat yang berlaku pada jam 5 pagi itu telah menyebabkan berlakunya satu letupan kuat sehingga menggegarkan seluruh kawasan Taman Bunga berhampiran. Malah, letupan kuat itu turut didengari oleh Tunku Abdul Rahman yang tinggal tidak jauh dari situ. Pihak berkuasa mengesyaki serangan itu dilakukan oleh Barisan Pembebasan Kebangsaan Malaya. Berdasarkan siasatan awal, mereka dipercayai ingin meletupkan Tugu Negara pada jam 6 pagi. Ketika sesi tiupan trompet yang akan diadakan di situ, cubaan mereka untuk membunuh semua peserta yang mengambil bahagian tetapi gagal. Mengikut laporan utusan Malaysia, salah satu patung gangsa seberat 1 tan telah tercampak ke bawah, manakala 3 lagi patung terputus kepalanya. Unit pemusnah bom PDRM telah menemui 2 butir bom lagi di tempat kejadian yang belum lagi diletupkan, serta kesan darah dipercayai milik peganas yang cedera tetapi sempat melarikan diri. Di tempat letupan, polis menemui 2 topi geledah dan 2 helai bendera komunis yang ditinggalkan suspek. Tidak lama selepas letupan berlaku, anggota polis terserempak dengan 2 orang yang dipercayai dalam letupan tersebut menaiki sebuah motosikal tanpa memakai topi geledah dengan keadaan yang mencurigakan, berada di simpan Jalan Travers dan Jalan Bangsa Kuala Lumpur. Suspek kemudian melepaskan tembakan ke arah anggota polis yang cuba menahan mereka sebelum mereka menghilangkan diri. Pihak polis percaya bahawa mereka ialah salah seorang daripada 4 suspek yang cedera dalam letupan itu dan segera mengeluarkan arahan mana-mana hospital atau klinik yang didatangi individu yang cedera akibat letupan tersebut
supaya segera menghubungi pihak berkuasa. Polis kemudian melancarkan gerakan besar-besaran mengesan semua pengganas berkenaan. Sehari selepas letupan itu, polis menemui sebuah motosikal jenis Yamaha 100cc tersadai di tempat letak kereta berhampiran pasar Jalan Pudu. Berdasarkan rekod polis, motosikal itu dipercayai dicuri di flat Jalan Lok Yew pada 18 Ogos 1975. Walaupun tidak dapat disahkan sama ada motosikal itu digunakan oleh pengganas, tetapi jenisnya sama dengan laporan awal tentang motosikal yang digunakan dua pengganas yang melarikan diri setelah berbalas tembakan dengan pihak polis. Menteri Dalam Negeri ketika itu ialah Tan Sri Ghazali Shafi'i menyifatkan peristiwa pengeboman itu sebagai satu pengkhianatan terhadap rakyat dan negara, kerana ia merupakan harta rakyat yang menjadi lambang kemegahan bangsa dan negara. Pada 5 September 1975, Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak, telah mengarahkan supaya diadakan kutipan derma untuk menampung perbelanjaan memperbaiki Tugu Peringatan Negara. Kerja-kerja membaik pulih Tugu Peringatan Negara telah siap pada 11 April 1977 oleh Christopher Carney, pensyarah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Institut Teknologi Mara. Beberapa model rakyat tempatan telah digunakan sebagai wajah baru dalam membina semula patung-patung prajurit negara yang rosak. Setiap tahun pada tarikh 11 November, satu pembarisan hormat akan diadakan di Tugu Peringatan Negara bagi memperingati prajurit dan pahlawan negara yang terkorban dalam mempertahankan tanah air tercinta. Bendera turun. Bendera turun, Farah. Tak apa, Farah. Tengok bendera turun. Sekian, terima kasih.